Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Ustazah sekalian? Diharapkan semuanya sihat dan bersemangat untuk mengikuti pelajaran kita pada petang ini. InsyaAllah, petang ini kita akan menyambung pelajaran bagi mata pelajaran sirah. Pelajaran pertama berkaitan dengan Nabi Ayub, Nabi Syuaib dan juga Nabi Musa alaihimussalam. Baiklah, sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulakan belajar, iaitu Nabi yang pertama, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam. Nama sebenar Nabi Ayub ialah Ayub bin Maus bin Razih bin Al-Ais bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Baginda terkenal sebagai seorang nabi yang memiliki anak yang ramai dan juga harta yang sangat banyak. Walaupun begitu, baginda tidak pernah lupa untuk beribadat, bersedekah, berdakwah dan banyak lagi amalan lain yang menjadikan Nabi Ayub ni sebagai seorang manusia yang sangat bersyukur. Tetapi Nabi Ayub telah diuji dengan penyakit kulit, sehingga kan tidak ada satu anggota pun pada tubuh badannya yang sihat, melainkan pada lisan dan juga hatinya. Malahan, segala keturunan, tanaman, ternakan dan harta kekayaannya turut habis. Walaupun begitu murid-murid, baginda sedikit pun tidak merungut, malah baginda redha dengan ketentuan Allah SWT. Sayyidah Rahmah merupakan isteri Nabi Ayub yang setia menjaga baginda. Suatu ketika, Sayyidah Rahmah terpaksa bekerja menjual rambutnya untuk membeli keperluan makanan. Apabila orang ramai telah mengetahui keadaan sebenar, mereka tidak mahu lagi membeli rambutnya kerana takut akan berjangkit penyakit yang ada pada Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya Siti Rahmah meninggalkan baginda kerana berasa kecewa dan juga tewas dengan godaan syaitan. Akibat daripada peristiwa itu, Nabi Ayub telah bersumpah akan memukul isterinya sebanyak 100 kali pukulan. Maka, setelah baginda sembuh, Allah memberi pengampunan dan juga keringanan kepada baginda untuk melaksanakan sumpahannya itu. Untuk makluman murid-murid sekalian, berkat daripada kesabaran Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan kesakitan dan juga kehilangan keturunan, harta benda dan sebagainya, maka Allah telah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihi salam dan dikurniakan kembali zuriat keturunan yang lebih ramai dan juga harta yang lebih banyak. Nabi Ayub alaihi salam telah wafat ketika berusia 93 tahun. Baiklah, seterusnya adalah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam adalah putera Mikal bin Yashjun. Baginda juga merupakan cicit kepada Nabi Lut alaihi salam. Baginda telah diutuskan kepada penduduk Madian di Palestin. Penduduk Madian ini merupakan mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka juga menyembah sebuah kawasan yang bernama Aikah, yang mana mereka percaya bahawa Aikah itu akan dapat memberikan kehidupan dan juga rezeki bagi mereka. Selain itu, mereka juga suka mengurangkan timbangan ataupun mereka ini suka menipu dalam timbangan. Oleh yang demikian, Nabi Syuaib telah menyeru mereka agar mereka ini beriman kepada Allah dan juga jangan menipu dalam timbangan dan hidup dalam berbaik-baik. Namun, penduduk Madian enggan menerima seruan daripada Nabi Syuaib ini. Baiklah, seterusnya disebabkan oleh kaum Madian ini enggan menerima seruan daripada Nabi Syuaib alaihi salam dan juga enggan beriman kepada Allah SWT, maka kaum Madian telah diazab oleh Allah SWT dengan 5 jenis azab, iaitu yang pertama, cahaya matahari yang amat panas yang dirasai oleh mereka. Yang kedua, terhentinya angin selama 7 hari.
Yang ketiga, ditimpa batu-batu yang keras dan juga panas. Yang keempat, petikan suara yang kuat. Dan yang terakhir sekali, yang kelima adalah gempa bumi yang sangat dahsyat. Baiklah murid, demikianlah azab yang ditimpa kepada kaum Madian disebabkan mereka enggan untuk beriman kepada Allah SWT dan juga enggan menerima seruan daripada Nabi Syuaib AS. Seterusnya, Nabi Syuaib AS telah wafat di Mekah dan dikebumikan di barat Kaabah. Baiklah murid, Nabi ketiga untuk pelajaran kita hari ini adalah Nabi Musa AS. Nama sebenar Nabi Musa adalah Musa bin Imran bin Qahis bin Azir bin Lawi bin Yaqub AS. Baginda telah diutuskan kepada Bani Israel, yang mana Bani Israel ini telah dizalimi oleh Fir'aun. Fir'aun ini siapa murid? Fir'aun ini merupakan raja yang memerintah Mesir ketika itu. Dia adalah seorang raja yang kejam dan juga tamak dengan kuasanya. Dia takut kalau ada seseorang yang akan menggugat kuasanya. Pada satu malam, Fir'aun ini telah bermimpi bahawa akan datang seorang rasul dari kalangan Bani Israel yang akan menggugat kuasanya. Fir'aun segera menyuruh tentera-tenteranya ketika itu untuk membunuh semua bayi lelaki dari kalangan Bani Israel. Baginda Nabi Musa AS yang lahir ketika itu telah tersamat daripada dibunuh kerana apa? Kerana baginda ini telah dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil. Ketika mana baginda telah dihanyutkan di Sungai Nil, Asia yang merupakan isteri Fir'aun telah menemui Nabi Musa lalu dijadikan Nabi Musa ini sebagai anak angkatnya dan dipeliharalah Nabi Musa ini sehingga baginda dewasa. Untuk pengetahuan murid-murid sekalian, Fir'aun ini semakin hari semakin angkuh dan sombong sehingga dia menganggap dirinya ini adalah Tuhan. Maka Nabi Musa AS telah pergi berdakwah kepada Fir'aun, namun Fir'aun ini enggan menerima dakwah Nabi Musa AS. Dan dia telah mengatakan bahawa Nabi Musa ini adalah ahli sihir. Fir'aun telah mengumpulkan semua ahli-ahli sihirnya untuk berlawan dengan Nabi Musa AS di satu tempat yang telah ditentukan. Ahli-ahli sihir Fir'aun ini telah mencampakkan tali dan juga tongkat-tongkat mereka, lalu bertukarlah ia menjadi ular yang banyak dan juga berbisa. Namun, Nabi Musa telah berjaya mengatasi ahli-ahli sihir Fir'aun tersebut dengan mukjizat tongkatnya, iaitu di mana tongkat Nabi Musa ini telah bertukar menjadi ular yang sangat besar lalu menelan ular-ular ahli sihir tersebut. Ahli-ahli sihir Fir'aun yang menyaksikan kejadian itu merasa terpegun dan mereka telah mengakui akan Nabi Musa AS itu sebagai utusan Allah. Dan mereka pun terus beriman kepada Allah di hadapan Fir'aun. Begitu jugalah Asia, iaitu isteri Fir'aun, turut juga beriman kepada Allah SWT. Fir'aun bertambah marah lalu dia telah menyeksa ahli-ahli sihir dan juga orang-orang yang beriman. Begitu juga dengan Asia yang akhirnya telah mati akibat seksaan daripada Fir'aun. Fir'aun ini telah menyimpan dendam dan juga berhasrat untuk membunuh Nabi Musa AS. Maka Allah telah memerintahkan Nabi Musa dan juga pengikutnya untuk meninggalkan Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Dengan mukjizat tongkat baginda, maka Laut Merah itu pun terbelah, maka baginda dan pengikutnya selamat menyeberangi Laut Merah manakala Fir'aun dan juga tenteranya tenggelam di tengah-tengah lautan. Begitulah pengakhiran bagi Fir'aun yang menganggap dirinya itu Tuhan, yang akhirnya mati tenggelam di tengah-tengah lautan. Nabi Musa AS wafat ketika berumur 123 tahun dan baginda telah dimakamkan berhampiran dengan Baitul Maqdis. Baiklah murid-murid, demikianlah secara ringkas Ustazah ceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Ayub, Nabi Syuaib dan juga Nabi Musa AS. Ustazah harapkan semua murid dapat memahami pelajaran yang kita belajar pada petang ini. InsyaAllah, jumpa lagi pada sesi pelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.